Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program khas sempena bulan Maulidur Rasul, iaitu program Peperangan Rasulullah siri yang ke-21 bersama dengan saya Umar Aziz. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Katir Khairuddin, Zimahdun, Marwani Ahmad, Zahara Alias, Fauzan Muhammad, Yaya Lia, Zaliha Kamaruddin, Nurazia Mukhtar, Bunga Lawang, Galik Sprit, Katir Khairuddin, Tumirah Damiri, Kamizah, Muhammad Amil, Muslimah Mahmud, Ummi Akasha, Fatimah Cikmat, Hani Nani, kemudian Zuria M. Hashim, Tuan Nur Rahim Sharif, Zuraida Siddiq, Samzia, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita seperti biasa dengan kita memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan selama beberapa minit ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada siri program khas Peperangan Rasulullah yang mana kita telah tiba pada siri yang ke-21 ini, kita berada pada muka surat yang ke-30. Masih lagi pada tajuk peperangan-peperangan yang berlaku di antara orang-orang Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Islam. Maka mereka ada banyak peperangan yang mana memakan tempoh ratusan tahun. Tetapi penulis buku hanya mengambil 13 peperangan daripada 13 peperangan di antara Aus dan Khazraj sebelum Islam. Kita dah selesai 9. Adakah sahabat-sahabat jumpa muka surat yang ke-30? Peperangan yang ke-10, kata penulis buku, peperangan yang ke-10 dikenali sebagai peperangan Al-Baqi'. Peperangan yang ke-10 dikenali sebagai peperangan Al-Baqi'. Maka dalam peperangan Al-Baqi' ini, apakah yang berlaku pada peperangan Al-Baqi' ini? Kata penulis buku, Al-Baqi' diambil daripada nama tempat Baqi'ul Gharqad di mana berlakunya peperangan ini. Pada waktu itu belum lagi ada kubur. Kubur di perkuburan Baqi'ul Gharqad hanya dibuat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi berhijrah. Maka dekat tempat perkuburan Baqi' sebelum ianya menjadi kubur telah berlaku peperangan di situ. Apakah sebabnya? Kata penulis buku, ianya adalah bersambung daripada peperangan sebelumnya dan Aus dan Khazraj bertempur dengan lebih dahsyat lagi kali ini di tempat yang lain. Peperangan yang mana? Iaitu peperangan
Fijar yang pertama. Maka pada peperangan Fijar yang pertama, orang Aus pada waktu itu telah membunuh 3 tawanan Khazraj. Maka berlakulah peperangan, dan sambungan daripada itu, maka berlakulah peperangan yang seterusnya di perkuburan Baqi'ul Gharqad yang pada waktu itu belum lagi menjadi kubur. Maka dia tukar venue, sama juga macam peperangan-peperangan yang sebelum ini. Apakah natijah dia? Natijahnya Aus memperolehi kemenangan. Aus memperolehi kemenangan. Peperangan yang pertama, maka pada waktu itu seri. Peperangan Fijar yang pertama, maka pada waktu itu seri. Lalu peperangan ini natijahnya Aus menang. Dah berapa dah skor kita? Saya pun dah lupa. Yang mana saya ingat hanya 2 seri. Saya ingat hanya 2 seri. Dah berapa dah skor di antara Khazraj dan Aus? Tak silapnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 2 kali seri 6-2 tak silap. Betul. Orang Khazraj menang. Okey. Lalu ada yang kata Khazraj menang 3 kali. Aus menang Khazraj menang 5. Aus menang 3 kali. 5-3. Dan kemudian seri 2 kali, maka dah menjadilah ini peperangan ketiga yang Aus menang. Lalu sebelum ini Aus menang 2 kali. Campur ini Aus menang 3 kali. Aus menang 3 kali. Maka natijahnya Aus memperoleh kemenangan. Pada peperangan pertama seri banyak terkorban. Selepas itu mereka melantik ketua baru, Hudair bin Sama' Al-Ashhali, bapa kepada Usaid bin Hudair. Di bawah pimpinan Hudair, Aus dan Khazraj berperang lagi di Al-Ghars, dan kemenangan terus berpihak kepada Aus. Akhirnya mereka bersetuju untuk berdamai dan membayar diat jika ada kabilah yang mempunyai lebihan pengikut yang terbunuh. Maka apa yang terjadi? Mereka berdamai. Lepas tu dia kiralah siapa yang terkorban. Ini cara mereka berdamai pada peperangan ini. Contoh, orang Aus terkorban pada waktu tu 20 orang. Padahal sebenarnya lebih contoh. Dan orang Khazraj contohnya terkorban pada waktu tu 30 orang. Maka orang Khazraj terkorban 10 orang lebih berbanding Aus. Maka orang Aus kena bayar diat hanya pada yang lebih sahaja. Itu maksud kata penulis buku. Maka pada waktu itu mereka berdamai. Dan pada waktu itu mereka bayar diat pada terkorban yang lebih daripada kedua belah pihak. Ternyata orang Aus mempunyai lebihan 3 orang yang mati berbanding Khazraj. Maka Khazraj menyerahkan 3 orang sebagai gadaian kepada janji diat yang dia akan bayar kemudian. Maka pada waktu itu orang Khazraj kata, nanti kami bayar diat, kami tak ada duit, ambil dulu 3 orang. Sepatutnya 3 orang tu sebagai cagaran, diat duitnya akan dibayar kemudian. Namun Aus dia bunuh ketiga-tiga orang tersebut. Maka inilah yang berlaku pada peperangan yang ke-10, peperangan Al-Baqi'. Lalu skor dia 5-3, 2 kali seri. Peperangan yang ke-11 di antara Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Nabi SAW adalah peperangan Mu'abbis dan Mudarris. Mu'abbis dan Mudarris adalah info dia, kata penulis buku. Saya baca laju sedikit sebab sahabat-sahabat memang dah ada buku ni. Mu'abbis dan Mudarris adalah 2 nama tembok yang digunakan oleh Aus dan Khazraj dalam peperangan ini. Aus berlindung di sebalik tembok Mu'abbis, Khazraj berlindung di sebalik tembok Mudarris. Apakah sebabnya? Lanjutan daripada peperangan yang ke-10 yang kita baca tadi. Walaupun dah berdamai, gaduh balik. Samalah macam zaman kita. Kata dah berdamai, dah genjatan senjata dan sebagainya, maka nanti gaduh balik. Berterusan bergaduh. Perdamaian itu hanyalah sekadar seketika. Maka orang Aus dan Khazraj dah berdamai. Dah dua kali berdamai. Bahkan banyak kali berdamai. Maka sambungan daripada peperangan yang ke-10 yang merupakan sambungan daripada peperangan yang ke-9, mereka bawa sampai peperangan yang ke-11. Maka pada waktu itu mereka bertempur selama beberapa hari dengan sangat dahsyat di tembok Mu'abbis dan Mudarris. Apakah natijahnya? Kali ini Aus tewas. Orang-orang Aus tewas dan mereka berlindung di dalam rumah dan kubu. Kekalahan ini adalah kekalahan besar yang paling teruk dalam sejarah Aus. Setelah itu Banu Amr bin Auf
dan Banu Aus Manah daripada Aus, mereka hendak berdamai dengan Khazraj, namun ditentang oleh puak lain daripada Aus seperti Banu Abdul Ashhal, Banu Zafar yang kata jangan, walaupun kita kalah kita lawan lagi, perang lagi. Namun akhirnya Khazraj tetap mengganggu dan menyerang mereka. Ketika mana usaha perdamaian cuba dilakukan oleh Banu Amr dan Banu Aus Manah, hal ini membawa kepada tindakan Aus yang tekad untuk meninggalkan Madinah. Maka mereka pergi ke mana? Mereka bergabung dengan Quraisy. Maka pada waktu itu mereka bersekutu dengan Quraisy untuk menentang Khazraj. Mereka datang dengan penampilan seperti ingin menunaikan umrah, namun cubaan mereka hendak bersekutu dengan Quraisy gagal. Orang Quraisy tak nak, dan pada waktu itu mereka pulang semula ke Madinah. Lalu begitu dahsyat perang, sampai pada waktu itu mereka terpaksa bergabung dengan Quraisy. Dan nak bergabung pun mereka buat seolah-olah nak buat umrah. Namun pada waktu itu tak berjaya, maka mereka pulang. Maka ini peperangan yang ke-11. Dah 3 venue mereka tukar daripada peperangan yang ke-9. Maka yang di sini orang Aus kalah. Bila orang Aus kalah, berapa skor dia? Skor dia adalah 6-3. 6-3. Saya tak betul kot, 6-3. 6 kali orang Khazraj menang, 3 kali orang Aus menang, dan kemudian 2 kali seri dalam peperangan. Kemudian peperangan Fijar pula, yang kedua. Al-Fijar bermaksud kejahatan. Peperangan yang ke-12 yang dilakukan oleh Khazraj apabila mereka mengambil tindakan ingin membunuh gadaian kanak-kanak Yahudi. Apakah sebabnya? Maka orang Aus telah meminta tolong daripada orang Yahudi. Bila mereka minta tolong dengan Quraisy tak berjaya, mereka minta tolong dengan orang-orang Yahudi Banu Quraizah dan Yahudi Banu Nadir untuk bergabung dengan mereka dan menyerang Khazraj. Namun orang Khazraj dapat tahu, dan pada waktu itu mereka mengutus khabar untuk menyerang mereka. Maka orang Yahudi pula menyatakan sebaliknya, bahawa mereka sebenarnya langsung tak ada apa-apa gabungan dengan Aus. Bila orang Khazraj tahu orang Yahudi nak tolong Aus, maka dia hantar berita, kami akan serang kamu Yahudi. Maka orang Yahudi kata, kami tak tolong Aus. Kami tidak tolong orang Aus. Lantas orang Khazraj memegang janji ini dengan gadaian 40 orang kanak-kanak daripada kalangan Yahudi Banu Quraizah dan Banu Nadir. Maka gadaian, okey baik, kalaulah engkau benar-benar tak tolong orang-orang Aus, maka kami perlukan jaminan. Ini perkara biasa pada zaman dahulu. Maka orang-orang Yahudi serahkan 40 anak mereka sebagai jaminan yang mereka takkan bergabung dengan Aus. Dan itu jaminan itu dipegang oleh orang-orang Khazraj. Kata penulis buku, seorang lelaki daripada Bani Bayadah, iaitu daripada Khazraj, Amr bin Nu'man, telah memberi pilihan kepada Bani Quraizah dan Bani Nadir agar jangan mengganggu urusan perang di antara Khazraj dengan Aus. Kalaulah tidak, maka kanak-kanak tadi dibunuh. Malangnya, orang-orang Yahudi tidak ambil peduli pada waktu itu dan mereka tetap bergabung dengan Aus dan mereka telah menyerang orang-orang Khazraj. Maka pada waktu itu, orang-orang Khazraj ingin membunuh 40 orang kanak-kanak tadi. Namun telah dihalang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan pada waktu itu, orang-orang Yahudi, Banu Quraizah dan Banu Nadir telah bergabung dengan Aus dan berlakulah peperangan Al-Fijar yang kedua. Nah, peperangan ini tak disebutkan siapa yang menang. Tidak disebutkan siapa yang menang. Maka ini peperangan demi peperangan yang berlaku. Saya sekadar baca sebab nanti sahabat-sahabat boleh rujuk daripada rujukan. Peperangan yang terakhir yang berlaku sebelum datangnya Islam dikenali sebagai peperangan Bu'ath, Ba'ain Alif Tha. Peperangan yang berlaku sebelum datangnya Islam. Bu'ath adalah sebuah kawasan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Apakah sebabnya? Apabila orang Yahudi Banu Quraizah dan Yahudi Banu Nadir serta puak Yahudi yang lain, mereka mengangkat janji setia untuk membantu Aus. Mereka nak bergabung dengan Aus, nak tolong orang-orang Aus. Maka apabila orang Khazraj mengetahui, maka mereka berkumpul
dan bersekutu dengan kabilah-kabilah luar seperti kabilah Ashja' dan juga kabilah Juhainah. Sementara orang Aus juga selain daripada bersekutu dengan orang-orang Yahudi, mereka bersekutu juga dengan kabilah Muzainah. Ketika mana pada hari yang ditetapkan, maka mereka bersiap sedia untuk berperang di tempat yang bernama Bu'ath, peperangan Bu'ath. Sampai ke zaman ini masih lagi ada lapangan Bu'ath tersebut. Ini adalah tanah lapang di Madinah yang dikenali sebagai peperangan Bu'ath. Lalu sebahagian mutawif kalau pergi umrah, maka dia akan bawa jemaah, ditunjukkan jemaah tentang lapangan Bu'ath. Dan kalaulah kita pergi sendiri pun, kita boleh tanya orang Arab, di manakah lapangan Bu'ath? Dia tak ada apa pun, sekadar tanah lapang. Maka pada waktu itu berlakulah perang. Siap ada gabungan lagi. Orang-orang Aus dengan orang Yahudi dan Muzainah. Orang-orang Khazraj dengan orang-orang daripada Ashja' dan juga Juhainah. Orang Aus diketuai oleh Hudayr bin Simak. Orang Khazraj diketuai oleh Amr bin Nu'man al-Bayadi. Antara golongan yang tak mahu menyertai peperangan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikut dia. Abdullah bin Ubay, dia tak nak join dalam peperangan ini. Dan juga yang tak nak join adalah Banu Harithah daripada kalangan Khazraj. Maka berlakulah peperangan yang dahsyat. Apakah natijah dia? Aus hampir kalah dalam peperangan ini. Namun kembali bertempur sehingga mereka mencapai kemenangan setelah mendapat semangat daripada Hudayr bin Simak. Mereka telah membakar penempatan dan kebun kurma milik Khazraj. Dalam peperangan ini, ketua dan panglima kepada orang Khazraj, Amr bin Nu'man, terbunuh. Dan Hudayr bin Simak pun turut terbunuh setelah dia tercedera. Maka inilah peperangan Bu'ath yang berlaku. Kedua-dua panglima pada waktu itu cedera. Lalu dalam perang ini siapa kalah? Orang Khazraj kalah teruk. Ketua mereka pada waktu itu terbunuh. Dan ketua kepada orang Aus pun terbunuh. Maka bila kita faham peperangan Bu'ath, bilakah peperangan Bu'ath berlaku? Peperangan Bu'ath, sebahagian ulama sirah menyebut berlaku 5 tahun sebelum As'ad bin Zurarah jumpa Nabi pada tahun 11 kenabian. Lebih kurang 5 tahun sebelum orang-orang Khazraj yang terdiri daripada 6 orang yang bersama dengan As'ad bin Zurarah, mereka jumpa Nabi dekat Mina. 5 tahun sebelum itu peperangan ini berakhir. Peperangan yang mana orang Khazraj kalah teruk. Maka daripada kalangan orang Khazraj, pada waktu itu panglima dan ketua mereka yang bernama Amr bin Nu'man al-Bayadi terbunuh. Panglima dan ketua daripada kalangan orang-orang Aus, Hudayr bin Simak pun terbunuh. Lalu daripada pemahaman ini, sebab itu kata para ulama sirah, orang-orang Madinah mereka setelah berdamai selepas peperangan Bu'ath, pada waktu itu mereka hampir melantik Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi ketua. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul adalah antara orang tua, antara orang yang terkemuka dan antara orang yang tak bersama dalam peperangan ini. Dia berkecuali. Maka orang Aus pun bersepakat, orang Khazraj pun bersepakat untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi ketua. Dan daripada kekalahan yang dialami oleh orang-orang Khazraj ketika mana peperangan Bu'ath 5 tahun sebelum mereka berjumpa dengan Nabi, itulah menjadi sebab kenapa bila 6 orang Khazraj yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah, bila mereka buat haji, bila mereka terus bertemu dengan Nabi SAW, mereka terus beriman. Sebab mereka dah tak nak perang. Sebab daripada peperangan itu banyak yang mereka hilang. Rumah mereka dibakar, penempatan mereka pada waktu itu hilang. Maka sebab itu bila Nabi SAW jumpa mereka beberapa tahun selepas peperangan Bu'ath pada tahun 11 kenabian, maka 6 orang yang terdiri daripada As'ad bin Zurarah dan teman-temannya, mereka telah beriman kepada Nabi SAW. Lalu ini peperangan yang terakhir, peperangan Bu'ath sebelum datangnya Islam. Kata penulis buku, lalu bila kita dah kenal yang orang-orang Madinah ni memang banyak berperang, mereka dah biasa berperang,
maka kita mula masuk tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis buku meletakkan tajuk peperangan pun bermula. Peperangan pun bermula. Maka insya-Allah yang tajuk muka surat 32 ini kita akan sambung esok insya-Allah. Kita akan sambung esok. Kita akan cuba baca banyak sikit pagi esok insya-Allah. Kerana kita dah selesai dah tentang peperangan-peperangan Ansar, Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam. Bagaimanakah peperangan selepas Islam? Maka kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Minta maaf tak lama sebab tadi pun saya baru balik daripada kuliah maghrib. Lalu berturut-turut program daripada jam 6 petang tadi, kemudian kuliah maghrib, kemudian program malam. Lalu insya-Allah kita sambung esok jam 8.30 pagi dalam program Hayati Quran. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku peperangan Rasulullah ataupun Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Kita jumpa esok insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.